Di dalam chapter 1125, kita dapat melihat Garling telah menaiki tahta Sultan World Government setelah Sutton dibunuh oleh Im Sama. Dan melalui mesej Vegapunk yang dirumuskan oleh Koala, Dragon kini mula sedar bahawa dia perlu segera tamatkan zaman meetingnya dan perlu mula untuk bertindak. Kerana dia sedar bahawa gema impak daripada broadcast Vegapunk itu berkemungkinan besar sebuah pergolakan bagi mendapatkan tempat yang selamat antara rakyat akan berlaku, dan hal ini akan mengakibatkan Holocaust pada skala yang besar dari kalangan rakyat itu sendiri. Namun dalam chapter ini berbeza pula dramanya, kerana di dalam full spoiler 1126 ini mendedahkan perkara yang bahkan mungkin akan meningkatkan lagi hype siri ini pada masa kedepannya. Jadi sila tonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk like, share, subscribe dan tekan bell notification button sekiranya korang berminat dengan channel ini. Kozu, yarodomo. T-shirt minimalis Luffy. Yang ni kalau korang sukakan design-design yang santai, yang tak terlalu crowded, nak looks yang easy on the eyes lah kata orang, aku sarankan korang sauk baju ni sesuai dipakai majlis-majlis casual. Senang cerita, kalau masuk mall tak malulah kata orang pakai ni. Harga dia bawah RM20 je guys. Come on. Ayo guys, serbu Cargas, dapatkan segera. Cerita habis tak pernah pudar. Setiap episod penuh makna, pengajaran hebat buat semua. Cerita betul sang legenda, bawa cerita penuh warna. Dari Luffy hingga Zoro, setiap kisah penuh inspirasi. Chapter 1126 nantinya bakal diberi judul sebagai Compensation, dan di cover page chapter ini nantinya kita akan dapat melihat sambungan kisah Yamato yang berkelana di Wano Kuni. Dan kali ini kita dapat melihat dia sedang makan di sebuah kedai soba di Kuri, dan tiba-tiba ada seorang kanak-kanak perempuan di kedai berkenaan datang ke arah Yamato memberitahu bahawa kawan sesobanya telah pun hilang. Jadi hal ini tidak lama lagi mungkin akan mula menjadi isu di Wano, kerana sebelumnya kita dapat melihat Encik Minatomo juga telah hilang. Chapter 1126 ini akan bermula di kapal milik Elbaf, di mana kita dapat melihat Straw Hat Pirates dan para Giants meneruskan parti dan sambutan kejayaan mereka di Egghead Island. Oimo dan Kashi menjelaskan bahawa setelah apa yang berlaku di Water 7 2 tahun lalu, mereka telah pulang semula ke Little Garden untuk bertemu dengan Dory dan Brogy, dan di sana mereka telah menjumpai Dory dan Brogy yang sedang beradu tinju kerana senjata mereka telah musnah apabila mereka menggunakan senjata tersebut untuk menghasilkan serangan Hakoku Sovereignty bagi menewaskan seekor ikan yang digelar sebagai The Island Eater. Melihatkan hal tersebut, Oimo dan Kashi sedar bahawa di sinilah peluang mereka, iaitu mereka boleh jadikan hal itu sebagai alasan untuk meyakinkan kedua-dua bos mereka itu untuk pulang semula ke Elbaf untuk mendapatkan pedang yang baharu. Nami kemudiannya bertanya, adakah mereka akan meneruskan pertarungan sampai mati itu selepas ini? Dory dan Brogy serentak menjawab dengan penuh semangat bahawa mereka akan meneruskannya. Kemudian Nami cuba untuk bertanyakan sesuatu, namun dihalang oleh Usopp dan juga turut disokong oleh Luffy. Sanji kemudiannya datang dan mendedahkan bahawa alkohol yang mereka minum agak keras, dan salah seorang giant di situ mengatakan bahawa ia bernama The Green Fairy, dan Sanji perlu berhati-hati kerana jika tidak, alkohol itu juga akan mengakibatkan halusinasi. Sementara itu kita juga turut dapat melihat Bonnie yang sedang duduk di atas pangkuan Kuma sambil kita dapat melihat Kuma sedikit tersenyum. Kemudian scene beralih ke arah Galte Island, iaitu sebuah pulau di mana 1 bulan yang lepas Bartolomeo telah membakar bendera milik Shanks di dalam cover story. Bartolomeo telah dipukul oleh Red Hair Pirate dan sekarang diikat dan melutut di hadapan Shanks. Shanks mengatakan sekiranya dia memaafkannya, pengaruh kuasa Red Hair akan jatuh dan kesemua pulau yang berada di bawah naungannya juga akan berada dalam bahaya. Dari penyataan Shanks itu, Bartolomeo telah memohon maaf dalam keadaan menangis, dan Bartolomeo mengakui kesilapannya dan tindakan bodohnya itu. Kemudian Hongo, iaitu salah seorang kru member Shanks, telah datang dengan 1 botol kecil. Hongo mengatakan di dalam botol ini adalah 1 racun yang cukup mematikan. Sebagai compensation terhadap apa yang dilakukan oleh Bartolomeo, dia perlu memberikan racun ini untuk diminum oleh Luffy dalam tempoh 1 bulan. Mendengarkan hal itu, Bartolomeo menjadi terkejut dan Hongo kembali menerangkan bahawa sesiapa sahaja yang meminum racun ini, dia pasti akan mati dalam keadaan darah akan terpancut keluar dari tubuh orang itu. Dan Hongo mengatakan lagi bahawa bos kepada Bartolomeo, iaitu Luffy, perlu bertanggungjawab atas hal ini.
Kemudian Bartolomeo mengatakan bahawa ini terlalu zalim kerana Luffy senpai dan senpai-senpai yang lain langsung tiada kaitan dengan insiden yang berlaku di Galter Island tersebut. Dan tiba-tiba Bartolomeo telah merampas botol tersebut dengan mulutnya dan meminum sendiri racun itu, dan kru Bartolomeo semua menjadi sangat terkejut dan menjerit melarang Bartolomeo. Namun beliau mengatakan bahawa dialah yang sepatutnya bertanggungjawab dalam hal ini sambil diperhatikan oleh Shanks dan Ben Beckman. Bartolomeo juga turut mendedahkan hal yang sebenar bahawa Luffy senpai langsung tidak pernah menyerahkan benderanya ataupun Brother Cup supaya kami bernaung di bawahnya. Sebaliknya kami sendiri yang self-proclaim berada di bawah naungan Luffy senpai. Namun nasib Bartolomeo baik kerana racun di dalam botol itu sebenarnya adalah racun palsu, dan melihatkan tindakan Bartolomeo, Shanks telah melepaskan Bartolomeo pergi. Ketika going Luffy senpai berlayar dengan laju, Bartolomeo memberitahu Gambia yang dia menyangka Shanks adalah menakutkan, namun ternyata Shanks adalah seorang yang naif. Sambil melihat kapal Bartolomeo pergi, Shanks sedikit tersengih dan hal itu membuatkan Beckman tertanya-tanya, dan Shanks menjawab bahawa dia bahagia melihat Luffy memiliki orang-orang yang cukup mengambil berat tentang dirinya. Kemudian Yasop datang dari belakang dan mengarahkan Shanks dan Beckman untuk ke tepi setelah berkata, "Business is business." Yasop telah menembak kapal Bartolomeo dan mengakibatkan kapal going Luffy senpai musnah berkecai, dan narrator berkata, namun nasib mereka masih belum diketahui. Kemudian babak beralih ke Hachinosu. Terlihat Marshal D. Teach, The Blackbeard, telah kembali dan kini sedang mengadakan pertemuan dengan krunya. Lanun di Hachinosu terlihat berada dalam keadaan on fire, yang bermaksud mereka sangat bersemangat dan bersiap untuk mendapatkan One Piece bersama-sama Teach. Lalu kita dapat melihat Pizarro sedang mengawal The Giant Skull yang mempunyai beberapa pembalut akibat serangan Garp dan Kobe. San Juan Wolf pula sedang membantu pembinaan semula pulau. Dia menggantikan bangunan ke lokasi asalnya, tetapi pada masa yang sama dia memusnahkan lebih banyak bangunan kerana saiznya. Kemudian ternyata Blackbeard sangat marah kepada Pizarro kerana membiarkan Kobe dan Moria melarikan diri, kerana baginya Kobe sangat penting untuk berunding dengan kerajaan dunia dan juga Marine. Tetapi pada masa yang sama, dia sangat gembira kerana Kuzan berjaya menawan Monkey di Garp. Lalu Teach berkata, "Bukankah itu begitu menakjubkan?" Pizarro menjawab, "Tengok Teach, nilainya menaik." Lalu Kuzan mencelah dengan berkata, "Sebenarnya aku berniat untuk membunuh dia, iaitu Garp, tetapi dia terselamat." Teach berkata lagi, "Kuzan, kau sudah melakukan tugas dengan baik. Aku tidak dapat memikirkan orang lain yang boleh melakukannya." Lalu Kuzan mengatakan bahawa dia dapat melakukannya kerana dia lebih mudah berbanding yang lain untuk mendekati Garp. Kemudian Blackbeard telah menelefon Lafitte. Ternyata Lafitte masih berada di Naval Company Umid Shipping Headquarters. Umid adalah salah seorang maharaja underworld dan salah seorang tetamu dalam majlis minum teh Big Mom. Di sana Lafitte memerhati pergerakan Revolutionary Army yang mengurangkan bekalan makanan kepada Marijoa. Di sini kita akan dapat melihat beberapa kapal yang terbakar di pelabuhan. Kemudian kita dapat melihat bahawa Carp yang berbalut-balutan diikat dengan banyak rantai di dalam sel gelap. Puding pula duduk di dalam satu mesyuarat. Dia terpaksa duduk di sebelah Blackbeard, sementara dia mengatakan bahawa mereka juga mendapat gadis bermata tiga. Lalu Teach berkata, "Sekarang jangan biarkan semua keseronokan membuat kalian lupa tentang persiapan." Lafitte menjawab, "Serahkannya pada aku." Sementara itu, Caribou, Katarina Devon dan Van Auger tiba di Hachinosu. Pizarro meraih kapal tersebut dengan lengan gergasinya untuk membawanya terus ke mesyuarat. Kemudian babak beralih kembali ke kapal Elbaf yang berlayar di laut. Narrator berkata, sudah 2 hari mereka berlayar menjauhi Egghead, dan ada sebab mengapa mereka masih belum tiba di Elbaf walaupun ditemani oleh The Great Airic, iaitu kapal lanun gergasi. Ia menedahkan bahawa selepas semua orang bangun dari tidur mabuk mereka, Thousand Sunny, di mana di dalamnya ada Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji dan Chopper, tiba-tiba telah hilang, dan baki kru Mugiwara iaitu Jinbe, Frankie, Robin dan Brook berada di kapal Elbaf bersama Lilith, Bonnie dan Giant yang lain, dan ternyata mereka semua terkejut dengan keadaan tersebut. Kemudian Dory dan Brogy berkata, "Kita mesti mencari mereka dan kita tidak boleh kembali ke Elbaf seperti ini." Robin menjawab, "Mungkin mereka dihancurkan oleh ikan." Frankie berkata, "Hentikan itu, ikan-ikan di sekitar sini sangat besar," dan itu mungkin benar. Kemudian di halaman terakhir chapter ini, kita dapat melihat Nami mendengar seseorang menyuruhnya untuk bangun. Mungkin orang tersebut adalah Luffy, tetapi kita tidak dapat melihat orang itu dalam chapter ini. Lalu orang misteri di situ berkata, "Nami, hey, Nami, bangun." Kemudian Nami menjawab, "Oh, aku rasa aku minum terlalu banyak." Lalu apabila Nami bangun, dia mendapati dirinya sendirian di dalam bilik besar yang diperbuat daripada kepingan Lego. Dia memakai pakaian pahlawan Viking seperti pahlawan permainan RPG, dan mungkin itu kostum dari Elbaf, dan terlihat ada pedang di belakang Nami. Kerana itu Nami menjadi hairan dan berkata, "Hah?
Dan di panel ini ada satu mesej tertulis, apakah tempat ini? Pengembaraan baharu menanti. Dan dengan itu tamat untuk full spoiler One Piece chapter 1126 ini. Dan berita baiknya minggu depan tiada break. Jadi kita akan dapat melihat lanjutan chapter 1127 pada minggu depan. Dan jangan lupa untuk menantikan chapter review 1126 insya-Allah pada hari Sabtu ini. Jadi setakat itu saja perkongsian aku di video kali ini. And gang, before I end, sedikit renungan. Kadang-kadang kita rasa macam hari kita hari ini kurang bagus, kurang ceria, kurang munasib. Sebenarnya rahsia di sebalik hari yang baik adalah sikap kita, attitude kita. Sekiranya baik sikap kita, maka baiklah hari kita. Untuk itu, selalulah mendengar kata-kata semangat di awal-awal pagi supaya attitude kita dapat disemarakkan seawal pagi hari lagi. Ingatlah, perjalanan menuju kejayaan itu jauh dan berliku, dan kejayaan hanya akan tercapai apabila bersama-sama kita ada Allah. Jangan tinggalkan Allah kita. Sesibuk apapun hari kita, lapangkanlah masa untuk mengadu dan berdoa kepadanya setelah selesai sembahyang. Hanya Allah Maha mendengar, hanya Allah Maha melihat, dan hanya Allah Maha mengetahui. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kimis Overthrow, kami bangga, kisah hebat buat semua. Teruskan langkah, tiada henti, kami setia mengikuti.